أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Maksudnya wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin tidak suka kiranya diturunkan pada kamu sedikit dari kebanyakan atau wahyi, dari kebaikan atau wahyi dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Apa sahaja ayat keterangan yang kamu mansuhkan, batalkan, atau yang kamu tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya. Dan sebanding dengannya, tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah siapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala meminta hamba-hambanya yang beriman jangan jadi seperti orang Yahudi yang selalu mempermain-mainkan ayat Allah, mempermainkan kitab Allah. Bila rasul-rasul mereka, daripada Nabi Musa sehinggalah Nabi yang kemudian daripadanya, membaca ayat Allah yang diwahyukan, mereka main-main. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirin 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina, dengar hak kami nak ni. Ra'i pada kami. Tak mau dengar ayat Allah Taala. Dengar hak kami nak ni, permohonan kami ni, nak ni. Dengar ni dulu. Wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah lihatlah kami dan kamu dengar. Walil kafirina azabun adim, bagi orang kafir azab yang sangat pedih, sangat besar, kerana mereka mempermain-mainkan kitab Allah. Mereka meletakkan kepentingan diri mereka lebih daripada kepentingan agama. Bila sebut Tuhan suruh, Tuhan perintah, Tuhan suruh kita buat ni. Dengar permohonan aku dulu. Aku nak minta apa ni? Ni. Menang ni jagalah ni. Dengar ni, aku nak balak ni. Aku nak tanah ni. Aku nak ni. Tak fikir dah melaksanakan Islam itu. Ini semua perangai orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Di mana yang penting ialah melaksanakan hukum Allah dulu. Perintah Allah dulu. Bukan tak boleh minta tu minta ni. Tetapi inilah perangai orang Yahudi di zaman dahulu terhadap rasul-rasul mereka. Mereka bukan nak berjuang untuk menegakkan kitab Allah, tapi berjuang untuk menegakkan diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Kita baca tadi bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum
yang dipersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar sanggup membagikan harta dia beri pada mereka yang tak berada. Tak minta dengan Nabi yang berada menolong yang tidak berada. Inilah negara berkebajikan, bukan negara kebajikan. Welfare state, negara kebajikan. Tunggu negara je buat kebajikan, bukan orang buat kebajikan. Islam menggalakkan orang buat kebajikan. Kita melihat semangat orang Islam zaman dulu buat masjid, buat sendiri. Derma, pungut derma buat masjid sendiri. Kerana apa nak pahala buat masjid? Dengan titik peluh dia sendiri masuk hutan. Hari ni buat masjid kena kerajaan lah. Kita duduk saja je, tak mau pahala. Tidak mau pahala, tak mau kelebihan. Tak dinafikan kewajipan kerajaan juga mesti buat kebajikan. Tak dinafikan. Tetapi bukan sahaja Islam yang memerintah, rakyat yang mendukung Islam itu sama-sama menegakkan kebajikan. Nabi bersabda kepada sahabat dia, "Bu'ithu baina yaday as-sa'ah bis-sayfi hatta ya'budallaha wahdahu la syarika lah. Wa ja'ala rizqi min tahti rumhi wa ju'ilat adh-dhillatu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Wa man syabaha biqaumin fahuwa minhum." Dibangkitkan aku di antara masa yang dekat dengan hari kiamat dengan pedang, kata Nabi. Allah Ta'ala bangkitkan aku dengan hari kiamat dekat dengan pedang untuk berjuang, mengajak manusia supaya menyembah Allah saja, tidak menyekutu Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala jadikan rezeki aku di bawah naungan mata tombak aku, kata Nabi. Rezeki aku bawah naungan mata tombak aku. Dengan perjuangan dijadikan kehinaan, kerendahan, tak ada siapa yang menyalahi perintah aku. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia kalangan mereka. Kalau ikut contoh Yahudi macam Yahudi, contoh Kristian macam Kristian. Kena ikut contoh Islam. Contoh untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala menyambung lagi, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin ay yunzal 'alaykum min khairin min rabbikum. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim." Tidaklah ingin oleh orang-orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Kristian, begitu juga orang kafir musyrikin, bahawa Allah Ta'ala turunkan pada kamu dengan yang baik daripada Tuhan kamu. Mereka tak suka Allah Ta'ala pilih Nabi jadi Rasul. Allah Ta'ala turunkan hukum-hukum dia, peraturan dia. Memang mereka tak suka pada hukum Allah Ta'ala, tak suka pada syariat Allah Ta'ala. Mereka tak suka. Dan Allah Ta'ala menentukan rahmat pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala memberi kelebihan yang sangat besar pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala menurunkan syariat, hukum dia yang tak ada nilai, tak boleh nak dibanding nilainya dengan perkara lain. Nilai melaksanakan Islam mendapat pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Bila Islam dilaksanakan, Allah Ta'ala jadikan rezeki yang melimpah ruah. Jangan takut dengan Islam ni. Jangan takut bila itu Islam tak ada rezeki lah, matilah kita kali ni dengan sebab ikut Islam ni. Tidak, Allah Ta'ala jadikan keberkatan. Dengan ikut Islam, Allah Ta'ala jadikan keberkatan. Walaupun orang kepung dia keliling. Kita rasa di Kelantan puluh tahun, di kepung keliling, Allah Ta'ala tak jadikan rakyat Kelantan lapar. Tak jadikan lapar. Bahkan mereka yang perlahan dengan benda lupa pada Islam ni dalam keadaan kesusahan, keadaan yang sangat menyusahkan, mereka yang ikut Islam ni Tuhan jadikan senang. Walaupun orang tengok zahirnya susah, tidak, Tuhan jadikan mereka senang. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami nasahkan sesuatu ayat atau kami lupakan dia, malaikat kami datang dengan lebih baik daripada alta seumpamanya. Di sana ada ayat-ayat Quran yang dinasahkan, yang dibatalkan hukumnya, diganti dengan hukum yang lain. Kerana Allah Ta'ala turunkan hukum secara berpengkat.
Contohnya pada zaman awal Islam, orang Arab suka berjudi, suka minum arak. Allah Ta'ala dahulu hal-hal yang lain. Larang judi, larang arak ni disebut kemudian. Yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa nafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya wahai Muhammad tentang arak dan judi. Beritahu pada mereka arak dan judi ini dosa dan ada manfaat. Tetapi dosa dan keburukan yang lebih banyak pada manfaat. Mudarat dia banyak pada manfaat. Bukan tak ada faedah, boleh pitih darah. Minum arak, mabuk, hilang, rusing. Lepas tu jadi penyakit. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Itu ayat yang pertama diturunkan. Yang barulah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib itu keji dengan amal syaitan. Dia dinasahkan. Tuhan nasahkan kemudian. Dalam perkara arak disebut yang pertama tadi, arak ni mudarat lebih besar dari manfaat. Lepas tu wala taqrabus salata wa antum suqara. Jangan kamu semayang dalam keadaan mabuk. Dengan makna belum semayang tu, lambat lagi nak semayang boleh minum arak lagi. Ini pada zaman awal Islam. Allah Ta'ala turunkan ayat diharamkan terus arak ni. Diharamkan terus. Itu dinasahkan. Ma nasah min ayatin. Kami tidak nasahkan ayat. Aw nunsiha. Ataupun kami lupakan. Ini satu bacaan. Nunsiha satu bacaan nansauha. Nansauha. Nunsiha dengan makna kami lupakan ayat. Nabi baca-baca ayat, dia wahyu ingat. Lepas tu Tuhan lupakan ayat itu. Tuhan apukan, dia dilupakan ayat itu. Ada sahabat-sahabat yang hafal Quran. Tengah-tengah hafal ada ayat itu dilupakan. Mengadu ke Nabi. Nabi kata memang Allah Ta'ala lupakan. Allah Ta'ala nak batalkan ayat itu dengan dilupakan. Berlaku begitu. Dilupa. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami datang dengan lebih baik daripadanya. Perintah yang lebih baik macam arak tadi diharamkan terus. Bila turun ayat innamal khamru wal rijsun min amali syaitan. Arak haram terus. Mereka terus mencurahkan arak dalam tempayan-tempayan mereka. Tak berani rugilah. Tidak timbul masalah. Rugilah negara ni, kena jual ni dulu, habis ni baru haram. Tidak. Terus mereka buang. Sehingga mengalir arak di jalan. Arak disimpan dicurah terus. Tak timbul masalah rugi lagi. Patuh pada Allah Ta'ala. Ini sifat mereka yang beriman di masa itu. Tak timbul takut rugi. Ini. Ada yang Tuhan turun seumpamanya. Di antara firman Allah Ta'ala yang dinasahkan bacaannya, dikekalkan hukumnya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Orang tua yang berkahwin lelaki dan perempuan bila berzina, rejam mereka berdua. Hukum rejam. Asalnya ayat rejam ni disebut dalam Quran, dinasahkan bacaannya, dikekalkan hukumnya. Dikekal hukumnya. Di antaranya ialah law kana li bani adam wadiyani min dhahabin labtagha lahumā thalithan. Kalau sekiranya seseorang anak Adam, seorang manusia ada dua lembah yang penuh dengan emas, nasab dia mahu lembah yang ketiga. Dinasahkan bacaannya. Tetapi hukumnya terus, jangan jadi tomok. Ada ayat-ayat yang dinasahkan, hukumnya berlangsung. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Adakah kamu tidak tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu? Allah Ta'ala yang Maha berkuasa, yang memerintah, patuhlah pada Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala yang Maha Rahmat, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Adakah kamu tidak tahu bahawa Allah yang mempunyai pemerintah segala langit dan bumi? Segala langit dan bumi di bawah perintah Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan segala langit dan bumi, semua keadaan yang ada di atas dunia ini habuk yang halus di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kamu kena percaya, jangan takut nak menerapkan Allah Ta'ala.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa nasid. Dan tidak ada bagi kamu selain Allah yang memimpin, yang memandu, yang mendampingi ke jalan yang betul dan yang menolong kamu. Allah Ta'ala yang menolong kamu. Bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan takut, jangan bimbang untuk menegakkan Islam. Wallahu a'lam.